Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memilih kita sebagai hamba-Nya yang Islam, lagi beriman kepadanya, dan masih lagi diberi peluang untuk kita mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah salah satu daripada sifat-sifat takwa, iaitu menjauhkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita muka surat berapa dah? 59. 59 dan ya kena dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi nak berada sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Selepas mayat, kita ni disunatkan dah membuat salah satu daripada perkara-perkara yang kita telah baca yang terdahulu, dan mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang yang sombong, maknanya lepas wisalah terus bangun. Bukan kata semaya itu tak sah, cuma kita adab dengan Allah tu tak ada. Kalau kita masuk rumah orang, nak tubik daripada rumah orang, kita minta izin dulu. Dak kawan lewat dah ni, dak kawan kaluk ni, ada kerja sikit ni, kita royak beradang ke tuan rumah. Apatah lagi kita dengan Allah. Dak selepas bagi salam, sunat kita duduk dan membicarakan diri kita dengan Allah, berzikir dan apa yang ditetapkan oleh syarak. Dan insya-Allah yang seterusnya yang ke-6, dan dibaca ayat 18, 19, 26, 27 surah Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Maksudnya Allah naik saksi dengan adilnya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia. Juga para malaikat dan para ilmuwan turut naik saksi. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Katakanlah, ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau kurniakan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau lucukkan kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Segala kebaikan itu berada padamu jua. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa dalam segala perkara. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan hidup daripada mati, dan Engkau keluarkan mati daripada hidup.
dan engkau kurniakan rezeki yang tak terfikir kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Ayat 18, 19 dan 26, 27 surah Al-Imran. Dan yang ketujuh mengucapkan Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan yang ke-8 kemudian dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang ke-9 Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan yang ke-10 Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najati minan nar wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannata wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu. Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amri wal 'azimata war rushda was'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa lisanan sadiqan wa qalban saliman wa a'udzu bika min syarrin ma ta'lamu wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tengok masuk yang ke-6 tadi. Dia kata Allah naik saksi dengan adilnya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan dia juga. Para malaikat dan para ilmuwan turut naik saksi. Dan ini salah satu daripada kalimah syahadah yang sepatutnya kita ucap. Sepatutnya kita ucap selepas kita solat. Nah, kita puji Allah selepas kita solat. Dia kata tiada Tuhan melainkan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dah. Tiada Tuhan melainkan dia. Mana tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab tu dia tak kata tiada Allah melainkan Allah. Dia kata tiada Tuhan melainkan dia. Tiada Tuhan melainkan dia tu bermakna Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dah. Maknanya kita ni sebagai hamba sentiasa puji Allah ni, itulah salah satu daripada sifat-sifat hamba. Kita sebagai hamba kena puji yang maha pencipta kita. Anak buah contoh. Biasa anak buah ni dia nak rapat dengan bos dia ni, dia kena bodek. Tak? Ayat kita kena bodek. Ke bahasa gapo kita? Panggil apa? Selain daripada bodek, panggil apa? Tahu tak bodek? Panggil apa? Ngejah. Kuat ngejah. Maknanya kita ni, orang yang baik kita puji. Dan kita nak baik dengan orang tu memang kita kena tunjuk sifat yang kita ni sentiasa suka dia. Lagu mana kita suka dia? Kita puji kakak nak. Dah, jenis perangai kita kan, orang yang baik dengan kita, dah orang belanja kita makan, kita kata baik demo. Tak belanja semua. Tapi kalau orang tak belanja, kita kata juga dia ni bahasa kedeku, ambil calon sangat deku baik. Dah, ada juga hak gitu. Sebab kita ni tidak dipandang oleh dia. Serupa kita, dak jenis perangai kita ni, kita hanya belanja orang hak kita kenal aja. Kalau orang hak kita tak kenal agak-agak kita belanja tak? Tak belanja. Ada dok orang ni dia belanja orang hak dia tak kenal. Ada tak? Jarang benar tak? Kalau ada tu jarang benar. Tu pun boleh kata nak tunjuk kat orang. Kalau kita ni kata tunjuk lalu. Nah, maknanya gitu. Dan gitulah kita sebagai hamba ni kena sentiasa puji Allah. Dak kena sentiasa dak mengatakan Allah itu dak maha perkasa, dak lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah iaitu agama
Islam. Inna dina indallahil Islam. Maknanya agama di sisi Allah itu agama Islam, bermakna agama yang diredai Allah ialah agama Islam. Dalam dunia ni banyak agama. Gapo mana agama-agama ni? Agama ni gapo? Ada juga ada tahu ni. Dah. Kita kata agama Islam. Gapo mana agama? Kita kata, dah demo agama gapo? Kita kata, kawin agama Islam. Dah agama tu makna gapo? Agama. Agama mana gapo? Agama. Kita ngaku kita agama Islam. Ada orang dia agama Hindu, ada orang dia agama Kristian. Dah sebab apa sebut agama-agama? Tahu tak makna agama? Agama tahu? Agama. Tahu tak? Malah royak. Agama ni maknanya pegangan. Pegangan kita agama ke apa? Agama Islam. Kita beragama dengan agama Islam. Agama Hindu ada. Dah agama Kristian, agama Yahudi, dah agama apa lagi? Hak tak ca tu agama apa? Buddha, dah ada belaka, tapi agama yang diredai Allah itu agama Islam. Islam ni mari bila? Contoh kita tengok. Zaman Nabi Ibrahim AS, zaman Nabi Musa AS, agama apa dia bawa? Zaman Nabi Isa AS, dia bawa agama apa? Nabi Ibrahim dia bawa agama apa? Bukan dah tahu malah jawab dah. Dalam tahiyat akhir biasa kita baca ke apa? Selawat ke atas Nabi Ibrahim macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kita baca dalam tahiyat akhir, iaitu dengan menyebut Sayyidina Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni dia bawa agama ke apa? Doa iftitah kita baca lagu mana doa iftitah? Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nabi Ibrahim itu dia bawa hanifan musliman, maknanya agama Islam juga. Beda ni. Nabi Musa semua sekali itu iaitu bawa dak agama Islam. Gapo mana Islam? Islam maknanya istislam. Kita orang Islam ni kadang-kadang ngaku Islam. Gapo mana Islam? Islam itu Islam. Gapo mana Islam? Kita orang Islam kena tahu ni. Kita ngaku kita orang Islam, kena tahu gapo mana Islam. Islam tu bermakna istislam. Apa makna istislam? Iaitu kita serah diri kita bulat-bulat kepada Allah, mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu makna Islam. Istislam kita serah diri. Serah diri maknanya ikut demo lah, nak buat gapo pun kita ikut belaka. Itu makna Islam, iaitu istislam. Okey. Dan sama ada agama lain, dia tidak akan reda akan agama Islam. Allah Ta'ala reda hanya agama Islam. Sama ada agama lain, dia tak akan reda kepada agama Islam. Dalil dia Allah Ta'ala sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa? Orang walan tarda ankal yahudu, dan tidak reda orang Yahudi ni. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, orang Nasara Kristian pun tak reda kepada kita. Bila dia suka kita ni? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikut agama mereka. Kalau kita ikut agama mereka, barulah mereka reda dengan kita.
Tak boleh ikut dari segi pegangan akidah. Kita ikut dari segi pegangan. Tak apa dah. Tak. Tak boleh ikut dari segi pegangan akidah. Kita ikut dari segi pakaian. Ya suka dah. Ada. Tak boleh ikut dari segi agama. Kita ikut dari segi dia kecek ataupun dia makan. Tak apa dah. Lah ni banyak. Dah. Seperti mana? Dah. Orang Kristian ataupun Yahudi. Yahudi ni dia pakai dak piah Yahudi. Yahudi pakai piah. Ada ni. Dia tak pakai sekebek. Nah, maknanya pakai juga Yahudi. Maknanya kalau kita ni ikut dia tak apa. Walaupun lah ni kita kata aku kan ikut Yahudi. Dah, walaupun orang nak marah kita kata perangai muka Yahudi ni. Orang kata. Tapi kita tak ikut. Maknanya situ pun Yahudi sudah suka. Seperti mana kita membenarkan kilarak, Yahudi suka tu. Kita membenarkan maksiat, Yahudi suka tu. Kalau Yahudi suka, maknanya dia redalah kita. Sedangkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Yahudi itu baik. Tak boleh nak kata Yahudi ni baik. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, iaitu bukanlah orang-orang yang dimurkai Allah. Maghdub bermakna dimurkai. Siapa dimurkai ni? Iaitu Yahudi. Waladhdallin, iaitu orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat ni? Iaitu agama Kristian. Dua-dua ni Allah Ta'ala tak akan reda. Dah agama lain Allah Ta'ala tak reda juga. Dan selain daripada agama Islam, Allah Ta'ala tidak akan reda. Sebab tu janganlah sesekali kita ni ada niat nak ikut agama ataupun perangai puak-puak yang tidak diredai Allah. Okey. Katakanlah, ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan. Engkau kurniakan kerajaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau lucukkan kerajaan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Dah, kita tengok masa Allah Ta'ala kehendak kerajaan Islam. Islam memerintah dunia pada zaman Sayyidina Umar, iaitu 1/3 daripada dunia. 1/3 dunia ni, orang Islam boleh 1/3. Zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar. Apabila Allah Ta'ala nak. Dan zaman siapa? Zaman Fir'aun. Fir'aun merintah lama mana? Bila Allah Ta'ala nak gitu. Nah, kita tengok di Palestin. Zaman Palestin sekarang ni siapa hak kontrol Palestin? Iaitu puak-puak mana? Yahudi. Ada kadang-kadang kita ni nak marah, kita kata bahasa puak-puak Israel tu. Israel ni iaitu bukanlah satu tempat ataupun apa. Israel ni nama kaum. Iaitu nama kaum. Sebab tu kalau kita nak marah tak boleh. Kita kata bahasa Israel ni tak boleh. Selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu semua kebanyakan berketurunan Bani Israel. Semua Bani Israel belaka. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja kaum Arab. Israel itu hanyalah nama kaum. Kita nak marah teringat ke Israel ni kafir. Maknanya gitu. Okey. Engkau memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan sesiapa yang engkau kehendaki. Ni kerja Tuhan belaka. Sebab tu kita minta dengan Allah, biar Allah Ta'ala berikan kita perkara yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami mendahak molek, biar kami boleh ikut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Tunjukkanlah kepada kami perkara hak tak molek, biar kami boleh jauh. Maknanya biar Allah Ta'ala kita ni kena benda molek, benda tak molek, biar kita minta jauh. Kadang-kadang kita ni kena benda molek, kena benda tak molek, tapi benda molek pun kita buat, benda tak molek pun kita buat. Sebab apa? Sebab apa benda molek pun kita buat, benda tak molek pun kita buat? Sebab tak boleh nak ikut
Sebab apa kita tak boleh nak ikut? Sebab kita tak ada usaha. Dalam berdoa pun kita tak pernah minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Apabila Allah Ta'ala nak kehendak kepada seseorang itu, curi-curilah dia, baik-baiklah dia. Situ adalah kehendak Allah. Kalau kita kembali kepada hakikat tauhid, situ adalah kehendak Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita, suruh pilih sama ada nak buat benda baik ataupun benda buruk, itu atas kehendak kita juga. Seperti mana Allah Ta'ala dah mengkehendaki mengkehendaki Abu Jahal itu, Allah Ta'ala tak say, maknanya Allah Ta'ala tidak mengkehendaki Abu Jahal itu beriman, walaupun Allah Ta'ala tu suruh beriman. Faham tak ni? Allah Ta'ala suruh beriman, tapi dia tak kehendak supaya Abu Jahal tu beriman. Dia suruh, tapi dia tak say. Maknanya Allah Ta'ala perintah supaya dia tu beriman, tapi dari segi hak Allah, hakikatnya Allah Ta'ala tak say. Sebab tu dalam kehidupan kita Allah Ta'ala tetapkan dua takdir. Dua takdir. Yang pertama, Allah Ta'ala tetapkan kita satu takdir bernama takdir mu'allak. Yang kedua iaitu dipanggil takdir mubram. Takdir mu'allak iaitu takdir yang boleh berubah. Takdir mubram iaitu takdir yang tidak boleh berubah. Gapo makna takdir yang boleh berubah? Contoh, kadang-kadang Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala menetapkan umur seseorang ni, contoh, Samak ni mati pada umur 40 tahun. Tu pada ilmu Allah. Allah Ta'ala tetap gitu. Tapi kerana dengan sabit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang yang banyak sedekah itu Allah Ta'ala panjangkan usia dia. Lepas tu dia pun sedekah sama. Kerana sedekah untuk panjangkan usia tadi, Allah Ta'ala erat umur tersebut menjadi kepada 60 ataupun 70. Faham tak? Tu dia panggil takdir mu'allak. Kadang-kadang contoh doktor kata dia ni nyakit kanser tahap 4. Bila nyakit kanser tahap 4 mati pada tarikh sekian-sekian. Tak, ilmu doktor. Bila doktor kata gitu, saya ni takut. Dah maya taubat dah tahu dah nak mati ni. Dan dia pun banyakkan bersedekah. Bila banyak sedekah sama, siapa tarikh hak dia nak mati tu dia tunggu dah. Beli kain kapal siap dah. Dah. Tak jadi nak mati. Sebab apa? Kerana itu Allah Ta'ala nak dia umur panjang lagi. Ini pernah berlaku di Amerika Syarikat. Seorang yang penyakit kronik, yang penyakit kanser juga tahap 4. Doktor umum memang dia ni akan mati pada tarikh sekian-sekian. Dah habis tu umur, dah dia cari. Dah berubat situ, berubat sini. Dia ni ahli sains. Dia pun mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Dia pun tanya sahabat dia tu seorang Islam. Betul ke tak dengan hadis ni? Sahabat kata, betul. Mau beramak? Dia ni bukan kata sedekah kepada orang tak. Setiap hari dia pergi makan kepada kucing. Sedekah kepada kucing. Hak duduk tepi jalan, pergi makan sama. Siapa satu masa tarikh hak doktor umum tadi, siapa dah lah. Bila siapa tak jadi mati. Dan hak sepatutnya mati pada umur berapa? 60. Allah Ta'ala panjangkan usia dia pada umur 100 berapa belah tahun. Dan pada umur 100 belah-belah tu, dia dikurniakan Islam. Kerana dia yakin dengan satu hadis Nabi. Tengok orang kafir, apabila beramal dengan satu hadis Nabi, terus masuk Islam. Terus dikurniakan oleh Allah. Kita ni dengar hadis banyak dah tak saya beramal. Dah, Nabi kata masuk masjid ni kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kita masuk masjid belah kiri macam. Tak masuk jambil kaki kanan. Tak saya ikut. Dan berak Nabi kata sunat tutup kepala. Kita dak bahaya rokok. Dengar berak. Nah, maknanya gitu. Tak saya ikut. Tak yakin lagi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang kafir yang mana dia beramal satu saja, tapi Allah Ta'ala kurniakan Islam. Apabila dia masuk Islam, tak dia sebulan mati. Syurga lalu. Tengok. Hal tu maknanya yakin dengan hadis Nabi. Maknanya situ dia panggil takdir mu'allak. Sama ada takdir mubram ni, iaitu takdir yang berlaku, yang ditetapkan oleh Allah, benda tu tidak boleh berubah dah. Dah apabila Allah Ta'ala tetapkan mati umur 40, dah dia ni dak cakap nak buat dah, nak lari daripada mati tersebut, kok mana-mana Allah Ta'ala tetap gitu-gitu. Dah Allah Ta'ala sudah tetap gitu, kena beriman dengan perkara tersebut. Dah contoh benda hak berlaku kemarin, gapo kita buat kemarin? Kita makan nasi lauk gapo kemarin? Hak tu dia panggil takdir mubram. Hak tak boleh nak berubah dah. Benda hak lepas, hak berlaku ke atas kita tu, dia panggil takdir mubram, iaitu takdir yang tidak boleh berubah. Okey. Sesungguhnya engkau maha berkuasa dalam segala perkara. Dan dalam setiap perkara ni semuanya kembali kepada Allah. Dan semua Allah Ta'ala kontrol. Darah hak ngalir dalam tubuh badan kita, apabila Allah Ta'ala kata stop, berhenti, mati kita. Jantung kita ni gerak kerana perintah Allah. Kita menyawa kerana perintah Allah. Kita berjalan kerana perintah Allah. Jari kita bergerak kerana perintah Allah. Gapo hak kita buat sendiri? Ada tak benda hak kita buat sendiri? Tak ada. Semua sekali perintah Allah. Dah. Kalulah Allah Ta'ala, dah apabila innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, apabila dia ni nak buat satu perkara, nak menyuruh satu perkara, dia kata gitu-gitu. Jadi apa dah? Maknanya kalau kita nak sombong lagi, dah tahu. Dah kita nak sombong lagi mana? Dan maknanya nak mari kat orang ngajar pun malah, nak belajar pun malah, nak maya jemaah pun malah, nak ikut perintah Allah pun malah. Kita ni nak sombong lagu mana? Padi hak kita buat tu Allah Ta'alawi. Getah hak kita tarik Allah Ta'alawi. Gapo hak kita? Bini kita Allah Ta'alawi lagi. Anak Allah Ta'alawi lagi. Tok laki Allah Ta'alawi lagi. Dan gapo hak kita? Ada dah hak kita? Ada dah. Kalau ada tahik sekai ke? Nah, orang lain tak ada hak kita. Mana ada hak kita? Lagi apa hak kita? Tak ada dah. Maknanya kita, sebab tu dia sebut tadi, sesungguhnya engkau maha berkuasa dalam segala perkara. Allah Ta'ala berkuasa dalam segala perkara. Kita dah nak sambung tak boleh. Dah. Kalau nak sambung tak pasal kita. Kita ni kuli batuk, kita ni kerja, kita buat macam tokek, kena buat kita. Dah, kita buat macam kita tokek, kena buat saja kita. Sebab tu kita kena ngaku kita ni hamba Allah. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang kepada malam. Engkau keluarkan hidup daripada mati, dan engkau keluarkan mati daripada hidup. Dan engkau kurniakan rezeki yang tak terfikir kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Semua tu kembali kepada Allah. Semua itu kehendak Allah. Tak menjadi malam, menjadi kasihan, hidup, mati, tak wir rezeki. Hak ni adalah mutlak kembali kepada Allah. Okay. Dan yang ketujuh iaitu mengucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Kita ni sebab tu sebagian ulama, apabila seseorang berzikir tidak tahu makna secara ijmali ataupun tafsili, tidak boleh pahala. Dia tengok berzikir, dia berzikir juga. Subhanallah, 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 buih mulut-mulut. Tapi tak boleh pahala. Malaikat tak tulis, malaikat tak terima. Sebab apa? Kerana tak tahu makna. Nah, makna subhanallah apa dia? Maha suci Allah. Apa makna maha suci Allah? Maha suci Allah tu bukan makna lagi tu. Pada hak tu baru terjemahan. Subhanallah, maha suci Allah tu baru
terjemah. Dah makna dia apa? Iaitu maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Tak? Gapo makna maha suci Allah daripada sifat kekurangan? Bermakna Allah selamat daripada sifat kekurangan. Gapo makna Allah selamat daripada sifat kekurangan? Allah Taala tu tak ada kurang. Mudah. Tak ada kan? Maknanya kalau kita meletakkan Allah Taala tu kurang, Allah Taala tu lemah, tu rasa akidah. Boleh rasa akidah. Dah, subhanallah, subhanallah. Kita pun mari duduk mikir. Tuhan ni mari ikut mana? Mak dia siapa? Ayah dia siapa? Kita mikir Allah Ta'ala ni macam kita juga. Allah Ta'ala boleh buat. Dah, orang yang tak ada ayah. Boleh tak? Siapa yang tak ada ayah? Sini ada ayah belakang. Dah, hidup dengan mati je. Dan ada tak manusia Allah Ta'ala jadikan tak ada ayah? Ada tak? Ada. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Siapa mak dia? Mak dia Siti Maryam. Dan dia mengandung Nabi Isa alaihi salam. Ada ayah tak? Siapa ayah Nabi Isa? Ada tak? Tak ada. Sebab tu orang Yahudi dia mengatakan Isa itu anak Allah. Tu saya Yahudi dan Kristian. Dia balas dua tu. Yahudi Kristian pun dia ni balas juga, dia tak sama juga. Dah. Sekarang ni Allah Taala jadikan Nabi Isa itu tak ada ayah. Dan Allah Taala perintahkan kepada Nabi Isa itu cakap pada umur berapa tahun? Nabi Isa ni cakap pada umur berapa tahun? Masa kecil lagi. Salah seorang kanak-kanak yang mana apabila dilahirkan boleh kecek masa kecil. Ada orang sini kecek masa kecil? Tak ada dah. Kalau ada boleh benar tu. Maknanya Allah Ta'ala boleh buat. Dan kalau dia boleh buat, manusia yang tubik tanpa ayah, ada tak manusia yang lahir tanpa mak? Tadi tak ada ayah, ni tak ada mak pula. Ada tak? Ada. Allah Ta'ala bukti belakang dah. Siapa? Iaitu Siti Hawa alaihissalam. Siapa mak Siti Hawa? Ada? Tak ada. Allah Ta'ala boleh buat. Tak ada mak, tak ada ayah, siapa dia? Boleh? Ada orang tak ada mak, tak ada ayah. Mak tak ada, ayah tak ada, tubik. Ada? Ada. Tokai tak ada. Allah Ta'ala bukti belakang dah. Iaitu Nabi Adam alaihissalam. Tak ada mak, tak ada ayah, malah ada. Dan apatah lagi Allah. Nabi Adam tu tak ada mak, tak ada ayah. Kan ada orang mikir pula, lagu mana dia tubik? Mikir kita. Sebab tu Nabi tegaskan kepada kita, tufakkiru fi khalqillah wala tufakkiru fillah. Berfikirlah kamu pada ciptaan Allah. Boleh kita nak mikir, tapi jangan kita mikir pasal zat Allah. Kalau kita mikir pasal zat Allah, pecah kepala ini. Tak? Boleh jadi gila fikir. Maknanya tidak perlu nak fikir pasal zat Allah. Allah Ta'ala buktikan. Dia jadikan Nabi Adam tak ada mak, tak ada ayah, mulai ada. Jadikan Nabi Isa tak ada ayah, mulai ada. Jadikan Siti Hawa tak ada mak, mulai ada. Itu hak Allah. Dan situ bermakna maha suci Allah tadi, iaitu maha suci Allah daripada sifat kekurangan Allah Ta'ala ni. Tak ada kurang sedikit abu. Tak ada lemah sedikit abu. Allah Ta'ala boleh buat belaka. Dan yang kedua iaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan segala puji bagi Allah iaitu berhak yang puji hanyalah kembali kepada Allah juga. Kita puji orang pun kembali kepada Allah. Mana puji-puji ni hanya yang layak kembali kepada
Allah juga. Dan yang ketiga iaitu Allahu Akbar, Allah yang maha besar, bermakna Allah yang menguasai, dan Allah yang maha perkasa, menguasai segala benda. Maha besar sini bukan bermakna tubuh Allah Ta'ala tu besar. Jangan kita meletakkan tubuh Allah Ta'ala tu besar. Kalau dah bumi ni besar ni, tubuh tu besar mana dah tahu. Dah bukit besar tu, dah pakai wak bukit ni besar mana dah tahu. Tu jangan kita fikir gitu. Sebab itu semua dah kekuasaan Allah. Hak banyak ilmu Allah yang kita tak tahu. Dah seperti mana kita celup jarum di dalam air laut, hak titik daripada jarum tersebut itulah hak Allah Taala bagi kita. Hak banyak lagi itu adalah ilmu Allah yang kita tidak tahu. Hak wajib tahu pun kita tak tahu lagi. Hak wajib bagi kita tahu. Maknanya gapo makna wajib kita tahu? Kalau tak tahu dosa kita, masih lagi dah tahu. Dah gapo dia? Contoh, iaitu mengetahui nama-nama Allah. Hak kita wajib tahu berapa nama? Hak wajib kita tahu berapa nama? Nama Allah hak wajib kita tahu. 99 hak wajib kita tahu. Dah hak kita tahu? Hak kita tahu. Berapa? 14. Ke 10? 99 nak kira sesuai kira. Maknanya hak tu hak wajib. Dia dah nama Allah ni, sifat-sifat Allah ni banyak ke? Nama Allah ni banyak mana? Sebagai ulama kata hak ada nama Allah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah 3,000 nama Allah. Terkandung hak ada dalam Bismillah 3,000. Hak kita tahu tu 99. Bukan hak kita tahu. Hak kita raja dengar. Hak biasa dengar. Dan mana hak wajib kita tahu 99. Okey. Dan yang ke-8, dia kata sini hadis daripada tahmid dan takbir dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, man sabbahallah fi duburin kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fa tilka 99 wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khataya wa in kanat mithla zabadil bahri. Maksudnya sesiapa bertasbih kepada Allah pada setiap kali selepas salat 33 kali, bertahmid akan Allah 33 kali dan bertakbir akan Allah 33 kali, maka jumlahnya 90 kali, 99, dan menyebut untuk cukupkan 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya diampunkan segala kesalahannya walaupun seumpama buih di lautan Allahu Rabbi. Pemurahnya Allah Ta'ala, kalau kita memuji dia, kata subhanallah 33 kali tak banyak. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tambah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ampun walaupun dosa sebanyak buih di lautan. Dah kita tak say lagi kau. Tak say lagi. Maksud ni tak pahit sepakat bang. Maknanya kalau kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita ni, terlalu banyak dosa kita ni, Allah Ta'ala ampun walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun, hanya sebut 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, cukup 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah sampai habis, Allah Ta'ala ampun. Kita ni kalau berhutang dengan orang dah, berhutang dengan orang, kita puji orang tu 33 kali tak habis hutang kita. Kita hutang dengan orang tu 100 riyal contoh, ataupun 500 riyal. Kita pergi depan rumah dia, kita pun kata demo baik 33 kali. Agak-agak dia kata lagu mana kita? Hutang demo hok boleh lepas tak bayar lagi, nak pitih pula tu.
Hak tu manusia. Tak. Manusia. Kita puji secara mana pun. Hutan demo banyak ni. Pujilah. Tak mari buat lembek tekak. Tak nak bayar kerah tekak ni. Puji secara mana pun. Tak boleh. Tak boleh. Tapi Allah Ta'ala ni dosa kita ni banyak. Hak besar, hak kecil kita buat banyak. Allah Ta'ala kata. Tak Nabi sebut. Bacalah sebanyak 33 kali Allah Ta'ala ampun. Walaupun buih di lautan. Hak ni hanyalah dosa kecil sahaja. Sama ada dosa besar, wajib kita kembali kepada Allah, iaitu dengan taubat nasuha. Dah, ambillah. Maknanya tasbihlah diri kita ni dengan Allah, duduk puji Allah Ta'ala banyak, biar Allah Ta'ala ampun. Apabila kita mendekatkan diri kita dengan Allah, Allah Ta'ala akan dekatkan diri dia dengan kita. Semakin hari semakin banyak kita berzikir, semakin internet. Ada orang berzikir 1000 kali, ada tak? 1000 kali berzikir. Kita hak tak ajar zikir ni, kena Tok Imam baca 20 kali pun nak marah ke Tok Imam. Apa baca panjang-panjang berzikir. Orangnya ada kerja lain pula. Kita. Tapi orang hak biasa 1000 kali biasa. Ulama-ulama, wali-wali. Dah. Dalam setiap perjalanan kalau naik kereta ni, ada kita kenal seorang. Dah. Nak kata Tok Wali bukan Tok Wali. Dia ni tak kira tipaya. Nak pergi mana-mana tasbih tangan sama. Bila hok berhenti tangan dia ni? Kalau dia tidur baru tangan dia berhenti. Dah tahu takut gerak tangan saja mulut senyap dah tahu tu. Nah, tapi nak ayat dia ni sentiasa berzikir. Dah, memang Allah Taala muliakan dia ni, dah kalau kedai dia tu kalau nak ayat ramai orang akan tunggu. Dah, takut berzikir nak ke kedai ramai wallahu alam. Tapi kita ni sebagai manusia sentiasa husnuzan. Dah, maknanya dia ajar kita pula cara dekatkan diri dengan Allah. Tak mestinya selepas mayat saja. Dah, atas motor boleh, naik kereta boleh. Nak tajam. Dah, bila tajam kita ni duduk cakap nak marah duk main telefon. Telefon kita boleh tengok 2-3 jam. Dah, boleh tengok 2-3 jam. Tapi tasbih ke ataupun kita berzikir secara lelah. Maknanya kita masih jauh lagi diri dengan Allah dan memperbanyakkan zikir. Janganlah kita sombong dengan Allah selepas mayat tu buat. Okay. Dan yang ke-8, kemudian dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah wallahu alam situ. Ada siapa nak tanya tak? Ada. Ganas-ganas tak dengar. Okey. Ada orang puas, hak kena cerak. Serupa dengan orang mati juga ke? Dengan orang mati kan ada orang mati. Kau lepas kena cerak pakai jelak cok juga mati. Nah, maknanya ada orang hak mati suami dengan edah orang hak kena cerak. Orang hak mati suami edah dia iaitu sebanyak 4 bulan 10 hari. Hak ni wajib dia mengira dengan kiraan bulan Islam. Tak boleh kira dengan bulan hak Masihi ni, tak sah, tak boleh, tak jadi, tak cukup. Dan orang hak kena cerak ni edah dia iaitu 3 kali suci. Dah 3 kali suci. Maknanya mari haid 3 kali. Kebiasaan orang puan Melayu kita ni 3 kali suci, 3 kali mari haid berapa bulan? 3 bulan kebiasaan. Ada tak orang dia mari haid 2 bulan tu 3 kali? Ada tak? Ataupun 2 bulan setengah 3 kali dia mari haid? Ada tak? Ada. Ada ni. Okey, contoh orang puan ni tak mestinya dia kena ambil tempoh 15 hari 15 malam dah. Apa makna 3 kali suci? Jangan kita ambil 3 kali suci tu bersamaan 3 bulan, tak betul. 3 kali suci bermakna dia 3 kali suci daripada haid. Contoh haid dia ni 2 hari je dalam sebulan, ada tak? Ada, sebab sekurang-kurang haid hanyalah 24 jam.
24 jam bersamaan dengan sehari semalam. Maknanya kalau dia mari 3 hari boleh tak? Dalam sebulan dia mari haid 3 hari tak? Boleh. Bermakna sebulan tu dia suci 27 hari. Kalau dia kira bulan. Ada tak dalam 2 bulan dia boleh suci dalam 3 hari? Ada? Tak? Maknanya 2 bulan dia boleh 3 kali suci. Boleh tak? Boleh. Faham tak? Bukan bermakna 3 bulan ni. Kadang-kadang tempat kita ambil orang mana 3 bulan. Saya tu gelepar nak nikah. Dah, dia tunggu 3 bulan macam? Dah, 3 kali suci. Ya. Dah kalau orang puan ni dia masalah haid dia mari 2 bulan sekali, kena 3 kali suci juga. Dah berapa bulan jadi? 6 bulan. Faham tak ni? Faham kan? Hak ni bermakna 3 kali suci. Dah dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut kan, dah apabila seorang tu dicerai oleh suami, dia diberi iddah dah 3 kali suci. Allah Ta'ala tak kata salasata asyhur dah, iaitu 3 kali suci. 3 bulan ni dah ambil atas nama orang hak putus daripada haid. Bahasa kita hak putus haid makna apa? Menopah. Dah. Biasa menopah dalam Malaysia kita ni umur berapa? 45 ke 50? 50. 60 mari hit lagi ke? Dah. Nak akak kaki nak sepak kita tak urut dah. Bermakna kalau orang puan yang tak ada hit dah, iaitu dia diambil baru 3 bulan. Orang puan hak tak ada hit, dia diambil 3 bulan. Hak ada haid 3 kali suci, hak tak ada haid 3 bulan. Hak mati tu lelaki 4 bulan 10 hari. Edah orang lelaki ada tak? Orang lelaki ada edah tak? Orang lelaki ada edah tak? Ada. Nah. Bukan tak ada. Kau tak ada orang lelaki. Ada edah dia. Contoh, orang lelaki ni dia nikah dengan kak dia. Bila nikah dengan kak, lepas tu kenal adik pula. Bila cerai dengan kak dia, orang lelaki ni boleh nikah tak dengan adik ni? Tak boleh. Dia pun ada edah juga. Edah dia itu adalah edah si isteri dia juga. Habis edah bini, baru dia boleh nikah dengan adik ipar dia tadi. Sebab dalam edah itu dia dihukum sebagai isteri lagi. Sebab tu orang hok cerai dalam edah ni boleh jatuh juga. Contoh dia cerai ada. Dah, baru 2 kali suci, cerai pula sekali lagi. Sebab saya ni baru raca nak nikah ni. Lepas tu eret pula. Suci pula. Nah, lepas tu cerai pula. Bermakna dalam iddah itu masih dihukum sebagai isteri. Sebab tu orang puan apabila kena cerai kepada lelaki, jangan keluar rumah, tak boleh keluar rumah. Banyak orang puan ni kena cerai lari. Tak, jangan. Bila kena cerai, orang lelaki tu hak kena lari, bukan orang puan. Apabila si lelaki dia duduk dalam serumah lagi, hak tu dia panggil ajnabi sementara. Dia tidak boleh melihat seluruh aurat perempuan tersebut. Cuma sebagai ulama kata, dah boleh melihat di antara pusat dengan lutut sahaja. Selain daripada pusat dengan lutut. Itu sebagai ulama dia sebut. Maknanya kalau hak orang puan kena cerai jangan lari, duduk dalam rumah. Hak lari tu tok laki. Ada. Tu ada. Ada? Dalam iddah dia masih dihukum sebagai isteri. Nafkah tetap jalan. Dah. Contoh sebulan ni tok laki bagi ke bini dia berapa? 1000 sebulan. Dah, wajib bagi 1000 sebulan. Nafkah tetap. Dah bila habis nafkah ni? Apabila habis iddah, habis nafkah. Hak tu nafkah dengan bini putus tak ada. Lepas tu nafkah anak pula. Nafkah bini tak ada dah. Dia pergi kepada
nafkah anak. Cuma hak dia wajib tinggal kepada bini dia iaitu maskan. Apa makna maskan? Tempat tinggal. Maknanya rumah. Dok biasa tempat kita ni orang puan ni kalau tak ngaji selamat kita. Kena hak ngaji kat kita kena ambak. Tebal dah. Orang puan ngaji. Dan bila ngaji dia kata bila dia cerai kita dia hak kena tubik. Bini ni boleh hambak tu lelaki. Mu keluar rumah aku ni. Boleh hambak. Batu jangan cari bini hak ngaji. Nah, jangan cari hak ngaji kita kena hambak. Dah sebab tu hak dia dak. Kita kena cari hak lain ya. Ha, maknanya gitu. Ada. Tu masalah nafkah ke apa tu edah lah. Okey. Sini boleh baca sikit lagi ada soalan sikit. Apakah masuk melampau dalam berdoa? Dak melampau dalam doa dia sebut dalam kitab Qaulul Tam apabila kita melampau iaitu kita menunjuk-nunjuk kepada orang. Tak ada orang tak berdoa pun kita. Ada orang Rabbana habis derah. Bila ada orang. Dah, tak ada orang duduk rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lok bangun. Mari masjid kakak nak berdoa. Ha, tu melampau. Maknanya menunjuk-nunjuk dalam berdoa. Sebab tu dalam kitab Qaulutan dia kata tidak disunatkan kepada para makmum itu berdoa secara jahar. Apa makna jahar? Secara kuat. Kerana Allah Ta'ala itu maha mendengar. Cukup slow-slow sudah. Disunatkan bagi imam itu berdoa secara jahar, secara kuat. Supaya apa? Supaya makmum boleh mengaminkan. Ada hadis yang Nabi sebut apabila kamu berdoa, nangislah kamu. Mintalah dengan Allah dalam keadaan nangis. Tak berdoa tak nangis juga. Nabi kata, walalah nangis. Ada. Maknanya supaya kita ajar didik diri kita ni sentiasa rendah diri kepada Allah. Melampau dalam berdoa yang tidak dibolehkan iaitu kita menunjuk-nunjuk dalam berdoa. Kita berdoa bukan dengan sebab nak suruh Allah Ta'ala dengar tak. Tapi dengan sebab nak suruh orang dengar. Hak kita tak pandai doa kita walau gerak mulut. Tak ada orang walau gerak mulut. Sebab tak anda doa. Siapa kat Rabbana tu habis derah. Ada. Rabbana, hak dia biasa dengar Rabbana tu kakak nak. Hak tu bermakna melampau dalam berdoa yang dilarang oleh syarak. Yang kedua cara untuk ubati waswas ketika niat dalam solat iaitu disunatkan kita baca surah An-Nas. Allazi waswisu fi sudurin nas. Yang waswas di dalam hati manusia. Sunat. Nah, kita baca surah An-Nas sebelum kita nak takbir tadi ajar diri kita nak semaya dan sunat kita baca surah An-Nas supaya hilang waswas. Baca dah tak hilang juga. Baca dah berapa kali baca tak hilang juga. Oh tu bukan waswas tu setan dah tu. Dah sebab kita nak menghadap Allah dan Nabi ajar kita untuk menghilangkan waswas itu baca surah An-Nas. Maknanya baca An-Nas. Waswas lagi baca An-Nas. Waswas lagi baca An-Nas. Biasa penyakit waswas ni nyakit hak kita buat. Dan nyakit hak kita eget. Bukan hak dia mari, hak kita eget. Kadang-kadang niat zuhur molek dah. Kan aku niat asar dah ni. Kan asar pula, kan gorek pula mari. Zuhur 4 rakaat mari. Aku niat 3. Penuh gitu. Dah mana waswas tu? Mana hak lagu tu, mana semoleknya sebelum semaya tadi baca surah An-Nas. Itu sebaik-baiknya. Wallah. Ada lagi? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa alimna hikmata wa ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyina bil ma'rufna bit taqwa jamna bil afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna namduka jahil wa anta rizqana man nafi'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.